Paparan berita malam ini. Sarawak perlu berani luaskan pasaran ke Asia. Dua peraturan baru diperkenalkan di bawah Ordinan Alam Sekitar 2023. Pendidikan etika AI penting untuk penggunaan teknologi bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Al-Fairis Jemurin. Sarawak perlu berani meluaskan pasaran ke peringkat yang lebih besar terutamanya di kawasan Asia yang mempunyai separuh populasi manusia di seluruh dunia dalam usaha untuk mengembangkan ekonomi negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, Sarawak amat bertuah kerana jarak penerbangan ke pasaran Asia seperti di Asia Tenggara. Malah di Asia itu sendiri kebanyakannya hanya memakan tempoh 5 jam sahaja. Almost half of the world's population is within the reach of 5 hours by plane. And that is your market. Termasuk nyual kasut, nyual baju tu. That is your market. And we must have the willpower for us to cover half of the world market. Dan saya percaya we have that advantage. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-10 Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex di sebuah hotel terkemuka di sini pada Rabu. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Zohari memberitahu Sarawak kini memerlukan tenaga kerja muda yang berkemahiran dalam teknologi dunia yang baharu. Justru beliau berharap Sentex dapat melahirkan anak-anak muda Sarawak yang memiliki kepakaran untuk menembusi pasaran besar tersebut. Hanya kita perlu anak kita yang terlatih. Mudah-mudahan Sentex 10 tahun akan datang mengeluarkan anak yang very, very smart in a new era of world economy. Pada kemuncak majlis itu, sebanyak 14 anugerah telah disampaikan kepada penerima-penerima yang disempurnakan oleh Dato' Patinggi Abang Zohari. Para div-div kenamaan dan para tetamu turut disajikan dengan persembahan daripada artis Indonesia, Hendry Rotin Sulu dan penyanyi tempatan Dayang Nur Faizah di samping penampilan khas daripada pelakon terkenal Fatah Amin. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidol, Pengerusi Sentex Tan Sri Dato' Amar Muhammad Marshidi Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Dato' Syed Muhammad Hussein, Mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Dato' Amar Jamilah Anu serta div-div kenamaan yang lain. Sarawak terus melangkah maju dalam usaha menangani isu alam sekitar dengan memperkenalkan dua peraturan baru di bawah Ordinan Alam Sekitar, Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau 2023. Peraturan ini bertujuan untuk menangani peningkatan pelepasan gas rumah hijau serta memastikan alam sekitar terus dilindungi dan dipelihara. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mengumumkan peraturan baru tersebut semasa sambutan Hari Alam Sekitar Peringkat Negeri Sarawak di Majma' Event and Convention Centre pada Rabu. Peraturan pertama, Peraturan Kelayakan dan Pendaftaran Juruaudit Luar Bertauliah 2024 bertujuan memastikan juruaudit yang bertanggungjawab terhadap laporan alam sekitar memiliki kelayakan yang tepat dan mematuhi kod etika sedia ada. Langkah ini katanya penting bagi memastikan syarikat-syarikat bertanggungjawab mencapai sasaran pengurangan pelepasan gas rumah hijau di Sarawak. And the board, we have agreed, saya dah agree untuk introduce this rule. In order for us to verify and qualify the process that they use in order to clean up or to make our environment safe. Peraturan kedua, Peraturan Pembakaran dan Pelepasan Gas 2024 akan mengenakan kawalan ketat terhadap aktiviti pembakaran dan pelepasan gas khususnya dalam sektor minyak dan gas di Sarawak.
Kawalan ini memerlukan kelulusan daripada NREB untuk memastikan pelepasan gas ke atmosfera dilakukan dengan terkawal sekaligus mengurangkan pelepasan yang berbahaya. Kalaunya banyak gila, panas juga. Ujung-ujung semua orang betul panas. Kena siang enggak banyak gas. Bermakna there is a level and this has to be control or monitored by the controller of our NREB. PIMA Sarawak juga menekankan kerjasama masyarakat dalam membina komuniti yang menghargai alam sekitar adalah kunci kepada masa depan yang mampan. Sebagai sokongan berterusan terhadap inisiatif alam sekitar, beliau turut mengumumkan pemberian geran sebanyak 1.5 juta ringgit bagi tahun 2025 untuk menubuhkan kelab-kelab alam sekitar di sekolah-sekolah seluruh Sarawak. Inisiatif ini yang diusulkan oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Datuk Jack Liam, bertujuan memupuk kesedaran alam sekitar dan menggerakkan kejayaan tenaga hijau di negeri ini. Dalam majlis itu, Premier Sarawak turut menyerahkan replika cek untuk program pengambilan Kelab Pencinta Alam Sekitar PULSE di mana pelbagai syarikat komited untuk menyumbang kepada projek-projek alam sekitar di sekolah-sekolah. Antara yang terlibat termasuk Press Metal Bintulu Sdn Bhd yang akan menyokong 20 sekolah di Kuching, Samarahan, Padawan dan Lundu dengan sumbangan sebanyak RM40,000. Trinaken Sarawak Sdn Bhd menyokong 8 sekolah di Kuching dan Betong dengan RM16,000. Campsite Consultants Sdn Bhd menyumbang RM8,000 bagi 4 sekolah di Kuching, Dalat dan Daro serta Tian Sheng Sdn Bhd yang menyumbang RM10,000 untuk 5 sekolah di Kuching. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai, Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazran Abang Hipni, Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Datuk Jack Liam, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sarawak John Rampai dan tetamu kehormat lain. Pendidikan etika dalam penggunaan AI penting bagi memastikan penggunaan yang bertanggungjawab. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin berkata, AI boleh membantu menghasilkan sumber pendidikan tetapi teknologi ini juga berisiko disalahguna untuk menyebarkan deepfake, kandungan mengelirukan dan maklumat palsu secara automatik. We harness the power of AI. It is crucial that we incorporate media and information literacy into the conversation. This means teaching individuals not just to use these tools, but to understand their limitation, their risk and their potential for misuse. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Global Media and Information Literacy Week and Dialogue 2024 yang diadakan secara hybrid pada Khamis. Tambah beliau, budaya ketelusan dan kebertanggungjawabaan perlu ditekankan dalam kalangan mereka yang membangunkan dan menggunakan teknologi AI. Selain itu, Datuk Sri Roland Sagah juga menyatakan bahawa kebangkitan pencipta kandungan digital seperti YouTuber, influencer, podcaster dan wartawan bebas sebagai penjaga pintu maklumat baru. Golongan ini katanya memiliki pengaruh besar di platform global yang menjangkau jutaan orang, khususnya generasi muda. While this democratization of content creation is to be celebrated, it also places enormous responsibility on the shoulders of those creators. The content they produce can shape societal values, norms and beliefs. As such, it is essential that digital content creators are equipped with media and information literacy skills to ensure that the information they share contributes positively to public discourse. Ada sama Pengerusi Pustaka Negeri Sarawak, Datuk Dr. Abang Abdul Rauf Abang Zain, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Japri Bujang Masli dan Pengarah UNESCO Multisectoral Jakarta, Maki Katsuno Hayashikawa. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin kritisnya krisis alam bandar-bandar di Sarawak diharapkan dapat lebih bersedia menghadapi cabaran yang dihadapi kawasan bandar. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Sarawak perlu belajar daripada inisiatif 100 tahun yang dijalankan oleh Tokyo Metropolitan Government yang bercita-cita untuk mempromosikan infrastruktur hijau dalam mendepani cabaran di kawasan bandar.
The project aims to amplify of the green spaces to enrich people's lives and working alongside urban residents. What strikes us regarding the initiative is the long-term commitment that is placed in it. Imagine planning for 100 years ahead. It is hoped that agencies in Sarawak, especially our local authorities, can emulate this wishful and positive initiative. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penutupan Sarawak Urban Forum SUF 1.0 di Hikmah Exchange Event Centre di sini pada Selasa. Datuk Dr. Rahman Junaidi turut menyarankan pihak berkuasa tempatan di Sarawak agar memberi perhatian serius terhadap penubuhan dan pembangunan majlis kanak-kanak di kawasan masing-masing. Jelasnya mereka inilah pewaris masa hadapan di Malaysia dan Sarawak, maka apa yang ditinggalkan kepada mereka pada masa sekarang akan mencorakkan kehidupan mereka di masa hadapan. Kita perlu menyediakan platform agar mereka dapat terlibat dan menyuarakan pendapat serta idea mereka dalam isu-isu pembangunan urbanisasi. Saya pasti anak-anak kita mempunyai banyak idea yang lebih terkini dan segar untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, sihat dan lestari. Bergerak ke hadapan, beliau mengharapkan lebih banyak kolaborasi dan kerjasama antara di peringkat kementerian, jabatan mahupun agensi. Memetik ucapan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada majlis perasmian, beliau menegaskan demi kesejahteraan komuniti dan inklusiviti sosial di Sarawak, kerjasama antara agensi pertubuhan bukan kerajaan NGO, rakan strategik dan semua pihak berkaitan perlu diteruskan. Sarawak Metro terus memperkukuh komitmennya terhadap keselamatan dengan melancarkan kempen keselamatan jalan raya buat kali ketiga, terutamanya bagi projek pembinaan garis biru dan rembus depo. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Teknologis Profesional Mazli Mustafa menegaskan bahawa kempen ini penting untuk memastikan keselamatan di kawasan pembinaan sentiasa dipelihara. Beliau turut menekankan bahawa keselamatan bukan sahaja menjadi tanggungjawab Sarawak Metro tetapi memerlukan kerjasama erat daripada orang awam. Okay. Agak penting bagi Sarawak Metro meneruskan usaha-usaha untuk safety awareness campaign, road safety awareness campaign, terutamanya along our alignment dan juga our construction site. Ini kerana ikut progress projek sekarang, kita melipat gandakan usaha kami kita, terutamanya di dalam construction of this KUTS project, kerana kita ada deadline untuk kita perlu patuhi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa kempen keselamatan jalan raya di sepanjang jajaran garis biru di Kota Samarahan pada Khamis. Di samping itu, ketika ditanya mengenai kemajuan projek aliran transit automatik ADS dan potensi Sarawak menjadi tuan rumah Sukan C 2027, Mazli menyatakan bahawa persediaan awal sedang giat dijalankan. Beliau optimis bahawa jika segala perancangan berjalan lancar, Sarawak akan bersedia untuk menganjurkan Sukan C pada tahun tersebut. Mazli turut memberi jaminan bahawa Sarawak Metro akan terus menyokong dan mematuhi keputusan kerajaan negeri. InsyaAllah, God willing, Sukan C akan dianjurkan di Sarawak pada tahun 2027. Ada 3 tahun lagi. So bagi saya sabar dulu. Agak terlalu sensasi kalau announce sekarang. Walau bagaimanapun bagi pihak kami, apa sahaja keputusan dan juga decision daripada Sarawak Government, Kerajaan Sarawak, kami akan support dan kami akan patuhi. Dan jika 2027 adalah kita host Sukan C, kita akan support kerajaan Sarawak. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Pegawai Bertugas Sarawak Metro Sdn Berhad Awang Nasfuddin Awang Hassan, Pengarah Projek KUTS Zafrin Zakaria, Pengarah Kualiti Keselamatan, Sekuriti Kesihatan, Alam Sekitar dan Trafik Kapten Omar Hussein serta tetamu lain.
Sekian berita UKAS bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita dengan sorotan Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex pada Rabu. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.